Di dalam kitab pada muka surat 27 pada tajuk perbezaan fikiran dan akidah, nombor yang ke-9. Muka surat 27 pada tajuk kecil perbezaan fikiran dan akidah, nombor yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara fikiran dan akidah ataupun kepercayaan, terdapat perbezaan yang besar, walaupun pada lahirnya seakan kelihatannya macam sama. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, malam ni kita nak tengok perbezaan yang ketara di antara apa yang disebut sebagai buah pemikiran dan juga yang dinamakan dengan akidah atau kepercayaan. Jadi sekali imbaunya seakan macam sama. Pemikiran, kepercayaan tu sekali nampaknya imbas-imbasnya macam samalah. Tapi di sana ada perbezaan yang sangat ketara, yang sangat besar, yang mesti difahami oleh setiap di kalangan kita. Baik, antaranya disebut fikiran atau pendapat. Itu hanya menjadi ilmu pengetahuan, sedangkan akidah itu terhunjam atau terjunam ke dalam hati dan meresap ke dalam jiwa dan semangat. Jadi perbezaan pertama, pemikiran tu lebih dalam bentuk ilmu yang umum, sekadar kita namakan dia buah fikiran, sekadar kita namakan dia ilmu pengetahuan. Tapi bila sebut akidah, kepercayaan ini, dia bukan sekadar ilmu, tapi dia terus terbenam ke dalam lubuk hati manusia. Itu dahsyatnya akidah. Akidah ni benda yang duduk dalam lubuk hati kecil manusia. Sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, orang yang memiliki akidah, orang yang ada iman, yang ada tauhid, yang ada akidah yang hebat, dia susah untuk digoncang, susah untuk digugat dari segi tahap pendirian hidup dia. Sebab dalam dia tu, iman dia tu ataupun keyakinan, kepercayaan, akidah dia tadi berada dalam situasi yang sangat, orang kata, dipasak dengan begitu hebat. Sebab itu bila kita baca balik sirah Nabi SAW, bila mana Nabi menjalankan proses dakwah di peringkat awal di kota Mekah. Di kota Mekah ni 13 tahun Nabi tanam dengan iman, Nabi gasak dengan akidah, Nabi hari-hari beritahu Allah itu wujud. Hari-hari Nabi beritahu qul huwallahu ahad, Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal, Allah itu tidak berbilang-bilang. Dan Nabi bagi tahu berhala itu sesat. Berapa lama? 13 tahun secara rasmi di kota Mekah. Bermula hari pertama wahyu Iqra yang diturunkan kepada Nabi SAW, sampailah hari Nabi hijrah ke Madinah pada umur Nabi 53 tahun. Daripada umur wahyu mula-mula dapat tu 40, sampailah 53 tahun, maknanya 13 tahun. 13 tahun Nabi rasmi jadi Nabi di Mekah. Itulah tempoh Nabi tanam akidah dengan begitu hebat.
Jadi tuan-tuan, apa jadi tuan-tuan, itu pun ada sedikit yang goyang juga. Bila di hujung-hujung sebelum Nabi nak hijrah ke Madinah, terjadinya satu peristiwa yang sedang kita raikan dalam bulan Rejab ini, iaitu Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ni cerita apa tuan-tuan? Dia cerita pasal ujian keimanan, khususnya kepada sahabat-sahabat dan penduduk di kota Mekah pada masa dan ketika itu. Allah tes, Allah uji keyakinan mereka. Sebab tak ada siapa nampak, tak ada siapa tahu bila Nabi terbang, bila Nabi balik, bila Nabi pergi Masjid Al-Aqsa, naik ke langit gedebak-gedebuk, tahu-tahu balik Nabi kata aku bawa balik. Siapa pun tak tahu ni. Siapa pun tak nampak. Walaupun sepupu Nabi sendiri, Ummu Hani, malam tu berbetulan Nabi tidur rumah sepupu dia, Ummu Hani. Ummu Hani kata, aku tengoklah Nabi bangkit malam tu. Tengah malam tu Nabi bangkit. Tak lama lepas tu Nabi balik. Nabi bangkit tu ke mana? Nabi pergi Masjidil Haram. Dekat Hijr Ismail, Nabi belah dada kat situ. Jibril dengan Mikail belah dada Nabi, cuci zam-zam semua, katuk balik, bawa naik buruk, jalan. Berapa lama Nabi balik semula? Ummu Hani kata tak lama pun. Ini hebatnya tuan-tuan Isra' Mi'raj ni. Sebab menurut apa yang diutarakan oleh Ummu Hani, malam Nabi bangkit tu aku nampak. Lepas tu tak lama selang berapa ketika Nabi balik. Nabi balik tu maknanya dah settle dah Isra' Mi'raj. Nabi balik itu waktu bila? Ummu Hani kata masa Nabi balik, tilam yang Nabi baring malam tu masih panas. Tuan-tuan merasa berapa lama Nabi pergi? Tilam yang Nabi baring malam tu, masa dia bangkit tu, dia keluar, lepas tu dia balik. Masa Nabi balik tu, kata Ummu Hani, aku pegang tilam Nabi baring tu, masih ada haba badan Nabi, masih terasa bahang panas. Maknanya tak lama tuan-tuan. Bukan seluruh malam, bukan sepanjang malam, pergi maghrib balik subuh, bukan. Berdasar cerita Ummu Hani itu, maknanya Nabi pergi ni mungkin tempoh tepat tu Allahu Ta'ala a'lam, mungkin 5 minit, mungkin 10 minit, mungkin setengah jam, mungkin sejam. Sebab Ummu Hani kata haba panas tilam tu ada lagi. Bila Nabi balik, aku pegang tilam tu, rasa bahang tu. Sebab badan kita kan ada haba kan. Macam tuan-tuan lah, duduk lama sampai isyak lagi, cuba bangkit. Bangkit qamat kan. Tuan-tuan pegang tempat duduk tu, mesti ada haba panas. Itu haba badan kita. Lama kita duduk, dia ada haba. Kalau tuan-tuan bangkit lagi, sejuk, tu nak meninggal. Tu tak lama tu. Kan, dia mesti panas punya kan. Jangan buat pasal. Kalau pegang-pegang lagi bawah punggung tu, lekat lantai sejuk je. Ini tak dan Jumaat minggu depan ni. Kan. Jadi tuan-tuan, Ummu Hani pegang panas lagi, maknanya baru lagi. Dan saya nak kait dengan ujian akidah tadi, sebab kita dah sebut dah banyak kali tuan-tuan, peristiwa Isra' telah memecahkan manusia kepada 3 golongan sampai hari kiamat. Asbab peristiwa Isra' dan Mi'raj yang berlaku pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebabkan manusia terpecah kepada 3 golongan sehingga ke hari kiamat. Golongan yang pertama adalah golongan yang percaya akan peristiwa itu, walaupun tak tengok,
walaupun tak ada bukti. Tapi apa saja yang Nabi dakwa, mereka mesti percaya. Golongan ini dikepalai oleh Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar pada pagi kejadian tu, dia dengar cerita daripada Abu Jahal dan Abu Lahab, bukan daripada mulut Nabi. Bila pagi tu terserempak, Abu Jahal kata, wahai Abi Bakrin, hari ni sah kawan yang kau sanjung sangat nama Muhammad tu gila. Siapa kata? Abu Jahal kata. Dia kata ke siapa? Abi Bakrin. Lalu Abi Bakrin dengan tenang menjawab. Dia kata, bawa tenang dululah. Itu cerita apa kisah dia, nak tengok siapa yang gila sebenarnya. Abu Bakar kata kan. Lalu Abu Jahal pun ceritalah, kau percaya tak? Aku baru jumpa Muhammad tadi. Dia kata dia pergi Majlis Aqsa lah, naik ke langit, gedebak-gedebuk, gedebak-gedebuk, satu malam aja. Kau percaya ke tak? Abu Bakar tak cakap banyak, tuan-tuan. Abu Bakar kata, kalau betul cerita ni memang keluar daripada mulut Nabi kesayangan aku, jauh lagi dia pergi, aku mesti percaya. Tapi kalau cerita ni dongeng, kau yang mereka pagi-pagi buta ni, lagi dekat dia pergi, satu sen pun aku tak percaya. Lalu Abu Jahal kata, kau dengan Muhammad sama je gila. Dia dah mati hujah kan. Jadi Abi Bakrin dengar cerita Isra, bukan daripada Nabi, belum, daripada musuh Nabi mula-mula, tapi dia percaya terus. Itu yang dapat gelaran As-Siddiq, yang membenarkan. Walaupun benda tu, yalah pada masa itu kan, dipanggil macam tak masuk akal punya cerita ni, tapi sebab berlaku pada tubuh Nabi, cerita tu daripada Nabi, Abu Bakar tak cakap banyak, tak ada keraguan, terus percaya bulat-bulat. Ini golongan nombor satu yang percaya dengan penuh keimanan. Kita kena duduk kelompok Abu Bakar ni. Yang kedua, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, golongan yang menolak terus, yang dikepalai Abu Jahal, Abu Lahab lah. Bawalah bukti real punya, tak percaya. Nabi tanya, kau nak bukti apa? Aku bagi tahu. Nak bagi percaya ni, dia kata, wahai Muhammad, betul ke kau pergi Masjid Aqsa malam tadi? Nabi kata, sungguh. Tak, sekarang macam ni lah, tak payah cerita banyak. Kalau betul kau pergi Masjid Aqsa, cuba cerita sikit. Bentuk dia, kubah dia, tingkap dia, pintu dia berapa, aircon dia, jenama apa, cuba cerita sikit. Mana dan Nabi nak tengok benda Allah tu, tuan-tuan kan? Nabi pergi singgah semayang, cabut ni atas langit, ambil semayang semua, settle, turun balik. Mana dan Nabi nak kira tandas ada berapa apa semua. Tapi yang macam kemas sikit Abu Jahal ni, dia tanya ke Nabi macam tu tak? Dia suruh Nabi cerita yang dia pun tak pernah pergi Masjid Al-Aqsa, punya temberang, punya kaki, tuan. Lalu Nabi berdoa pada Allah kan. Nabi kata, aku berdoa dan Allah tunjuk depan aku betul-betul Masjid Al-Aqsa nampak. Nabi cerita lah. Nabi cerita balik, kubah dia macam ni, bentuk dia 4 segi, tempat wuduk dia banyak ni, cerita semua. Yang Abu Jahal, betul. Padahal dia haram, tak pernah pergi, kan? Kalau Nabi kelentong malam tu, buta-buta ya, kena tipu. Tapi sebab Nabi bukan kaki kelentong kan, dah dibawa bukti, tak percaya. Ini bahaya, tuan-tuan. Kita dah bawa bukti, dia tak percaya. Jangan masuk kelompok kedua ni, yang dikepalai Abu Jahal dan Abu Lahab. Dan yang ketiga, tuan-tuan, dipanggil 50-50. Geng 50-50 dia panggil. Duduk atas pagar, kiri pun tidak, kanan pun tidak. Dia kata, aku bukan tak nak percaya Isra' ni, dia kata. Nak percaya, tapi cerita macam pelik aja, kan? Tak percaya sekarang Nabi yang bawa cerita ni, bukan main-main. Jadi duduk dindong-dindong situ, 50-50. Percaya dengan tidak, percaya ke tidak, tak percaya ke percaya. Dia macam tu.
kita jangan masuk kelompok 2 dan 3 tuan-tuan. Kita kena duduk kelompok nombor 1 yang ada akidah yang kuat. Sebab itu disebut tadi akidah ni dia terbenam dalam hati kita. Keyakinan tu kan, dia mesti duduk dalam lubuk hati kecil kita yang paling dalam. Baik, jadi dia meresap dalam jiwa dan semangat kita. Itu akidah. Baik, kemudian dia kata lagi, suatu pendapat boleh dianggap betul sedangkan hakikatnya salah. Sedangkan kepercayaan itu atau keyakinan itu adalah kebenaran yang tetap, tidak ada ragu-ragu. Begitulah hari ini, begitulah juga besok, dan seterusnya. Jadi pendapat manusia ni boleh dianggap betul, boleh dianggap salah. Sebab nama pun pendapat. Kan, tuan-tuan mesyuarat nak buat kenduri, masing-masing bagi pendapat. Ataupun tak payah kenduri lah, nak raya puasa pun tak kan, raya tak. Mesyuarat keluarga, bang, tahun ni tema baju raya kita nak warna apa bang? Mesyuarat raya, anak beranak tak, laki bini dengan anak-anak kumpul, tajuk dia tema color baju raya. Dia sebenarnya kalau mesyuarat tema ni tuan, bagi kat perempuan je terus senang. Kalau tanya pun dia tak jadi tuan. Kita beria kata purple lah, begitulah, kali color yang dia nak juga sebenarnya. Jadi tak payah mesyuarat, tak apa. Senang kan. Jadi pendapat tu bila kita utara tak tentu betul lagi. Anak kata pink belacan, anak sulung kata tak mau, Kak Long nak kali hijau, cair-cair sikit. Mak dia kata kita tukarlah color kuning-kuning, sebab Agong pun baru tukar ni, kita ambil color kuning sikit, ambil semangat Agong. Kan, macam-macam pandangan tu mungkin betul diterima, mungkin tak betul ditolak. Tapi bila kata akidah ni, dia takkan ditolak punya tuan. Akidah ni macam mana hari ni, begitulah besok, begitulah tahun depan sampai kiamat, dia tak berubah. Bila Nabi sebut dekat penduduk Mekah pada saat itu, Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa, Allah itu tunggal, tidak berbilang-bilang. Daripada dulu Nabi sebut sampai hari ni sama saja. Kan, dia tak berubah tuan-tuan. Itu akidah. Bila kata Allah yang esa, Allah yang satu, Allah yang tunggal, sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, sampai kiamat, sama saja. Tuhan yang sama, Tuhan yang sama yang ciptakan langit bumi, itulah Tuhan yang Nabi Adam sembah, yang kita sembah. Tuhan yang mereka cipta manusia sejak dulu sampai hari ini, sampai kiamat, sama je Tuhan, dia tak berubah tuan. Ini nama dia apa? Keyakinan dan akidah. Jadi sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, dalam Islam kita kena ajar anak cucu kita sejak daripada kecil. Kita nak ajar apa tuan-tuan? Dia ajarkan kaedah awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal hidup beragama ni mesti diajar manusia ni dengan mengenal Allah. Kita ajar anak cucu kita, adik kena ingat Allah ni Tuhan kita, dia ada di mana-mana, dia sangat berkuasa, dia tahu segala-gala. Itu nama dia awwaluddin. Awal-awal agama ma'rifatullah, kita perkenalkan Allah kepada manusia. Bila kita dah kenalkan Allah pada anak cucu kita yang baru nak jadi orang ni, baru nak membesar ni, dia akan ingat tuan-tuan. Bila kita kata ingat, Along kena ingat, adik kena ingat, Allah ni ada kat mana-mana saja. Adik duduk Sungai Buaya pun Allah ada, adik duduk Sungai Gombak pun Allah ada, adik duduk Amerika pun mak ayah tak ada, Allah ada. Dia akan ingat tuan-tuan.
Jadi benda tu akan meresap dalam kepala dia. Allah ada di mana-mana. Itu nama dia tauhid. Jadi bila kita lepaskan dia dah besar, dia mengaji ke luar negara sorang-sorang apa semua, tak bimbang lah tuan-tuan. Sebab apa? Tauhid dah kuat dalam hati dia. InsyaAllah dia jadi manusia yang baik. Dia takkan tinggal solat, dia takkan buat yang bukan-bukan. Sebab dia tahu walaupun mak ayah aku tak ada dekat Rusia ni, tapi Allah ada. Itu gunanya tauhid, kan? Kena ingatkan benda ni selalu, keyakinan kepada Tuhan. Jadi sebab itu disebut tadi, kepercayaan ni dia tetap dan tidak ada sebarang keraguan. Tak ada tuan, kecuali orang yang buat ragu. Yang tu lain lah, kan? Bila timbul keraguan, maknanya apa? Tauhid dalam diri dia belum cantik. Contoh bila ada orang tanya kita, dia kata, ustaz, betul ke ustaz? Bila dia kata betul ke, maknanya dia tak apa yakin. Betul ke dalam kubur ni ada seksaan ustaz? Orang tanya, kan? Sedangkan seksaan dan nikmat kubur itu adalah perkara gaib, benda yang dikait dengan tahap iman manusia. Orang beriman, dia mesti percaya dalam kubur ada nikmat, ada seksaan. Tiba-tiba orang tanya kita, betul ke ustaz dalam kubur tu ada seksa, ada seksaan kubur? Dia tanya kita. Maknanya dia pun ragu-ragu. Bila dia ragu-ragu, itu menandakan tahap iman dia belum mencapai, orang kata, SOP yang atau spek yang sepatutnya, kan? Sebab iman ni dia kena confident, dia kena yakin, dia tak boleh ada keraguan. Contohlah, kita yakin dengan rezeki yang Allah dah susun untuk kita. Itu iman, kan? Keyakinan kepada rezeki yang Allah atur tu tuan-tuan, itu namanya iman. Kita jangan yakin rezeki itu pada benda lain, nanti jadi syirik pula. Jadi macam ni lah ustaz, orang yang makan gaji tu tak apalah, tiap bulan ada duit. Yang kita ni on off meniaga ni tak tentu ustaz. Takut salah cakap nanti benda jadi syirik, kan? Sebab rezeki tu Allah bagi, dia bukan nak nanti kerja tetap ke kerja tak tetap, tapi Allah dah atur semua. Yang itu ikhtiar kita, tapi keyakinan tu kena betul, kan? Ada rezeki kita hari ni, adalah. Macam orang tua kita kata, kan, bila kita makan nasi tak masuk dalam mulut, jatuh ke tanah, jatuh ke lantai, itu bukan rezeki kita. Walaupun depan mata, depan mulut ni, nak suap kena singgung, jatuh, tak masuk dalam mulut, kan, jatuh atas lantai, bukan rezeki kita. Dia konsep dia gitulah. Tapi nak tanamkan keyakinan itu, itu yang 13 tahun Nabi ambil masa. 13 tahun Nabi pailing, Nabi pasak, Nabi tanam akidah yang mantap. Akhirnya jadilah para sahabat itu ditarbiah oleh Nabi dengan akidah dan iman yang cukup dahsyat. Mereka sanggup hidup semati dengan Nabi demi mempertahankan iman dan akidah yang ada pada ketika itu. Itu hebatnya para sahabat. Baik, kemudian pendapat itu dia kata sifatnya lemah, kaku dan dingin. Jika terjadi seperti yang difikirkan, maka timbullah perasaan senang dan senyum gembira. Tapi jika terjadi sebaliknya, tidaklah terasa apa-apa, ataupun mungkin rasa sedih. Tetapi akidah sifatnya hidup, dinamik dan bergelora. Tidak ada kepuasan, kegembiraan dan ketenangan sebelum terjadi apa yang sesuai dengan kehendak akidah. Jadi dia kata pandangan ni kadang-kadang kalau serasi kena dengan apa yang kita hajat, kita seronok lah, kan? Tapi kalau tak kena pandangan tu dengan apa yang kita nak, tak masuk, tak jadi, tak selesa, mungkin kita akan jadi sedih. Kita nak kenduri lauk macam ni, tiba-tiba AJK bincang lauk lain, contoh, tak kena dah.
Jadi kalau kena dengan cita rasa kita, idea kita, kita pun happy. Ni cadangan saya lah, kambing golek hari pertama Ramadan ni, saya punya idea, kita rasa seronok. Tapi idea kita ditolak, tak kena, dia akan jadi sedih. Itu pandangan. Tetapi akidah ni dia sentiasa hidup, dia tak peduli orang, tuan-tuan. Akidah ni dia sentiasa hidup, dia sentiasa dinamik, bergelora, dan selagi apa yang kita buat tidak selari dengan akidah, jiwa kita takkan tenang. Contoh yang paling senang, kita bawa kereta memandu, sangkut jam, balik kerja lah, contoh tak, asar dah masuk, kita dalam kereta ni bang, sangkut jam, lori terbalik. Pagi tadi ada accident, tuan-tuan, dekat Pendang, highway Pendang Plus. Tak tahu macam mana kejadian sebenar, tapi kita dapat berita tu 3 truk tentera, macam lori askar macam mana tu. Tak tahu 3 tu boleh accident, tuan-tuan, tapi ada meninggal. Seorang meninggal ke 3 meninggal macam tu? 3 meninggal. Jadi tak tahu macam mana kejadian dia tu, Allahu Ta'ala alam, sebab kita pun tak ada tempat kejadian tu. Cuma dapat tengok video, dapat berita, dah terbalik tunggal langgang jadi punca, wallahu alam. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok, kita sangkut jam, contoh tiba-tiba asar dah masuk, ataupun tersangkut maghrib, dah bang dah 7.30 bang, kita 7.45 dan kereta lagi, apa jadi? Mesti jiwa kita rasa, ya Allah kan, aku tak semayang ini. Itu iman. Dia akan jadi resah, gelisah, sebab belum settle apa yang dituntut oleh agama atau iman. Itulah tanda iman kita yang hebat. Bila kita musafir, kita ada plan. Daripada Sungai Buaya nak pergi Alostar, contoh, dah plan dah, keluar rumah pukul 8 atau pukul 9 pagi, bajet-bajet, buat sembahyang jamak takdim dekat Gurun. Itu orang hebat lah tu, dia ada plan dah. Tanya bini, tanya, kita nak solat jamak kat mana bang? Plan-plan gaya-gaya ni, Gurun boleh kot, insyaAllah masuk dah waktu nanti. Dia tanya itu dulu, dia tak tanya bang kita nak berkedarah kat mana nanti. Itu semua geng hantu raya kan. Dia kira nak berkedarah je. Dia plan elok-elok nak singgah semayang kat mana dah. Ini orang beriman, dia jaga agama dulu. Bukan salah nak plan makan kat mana, tak apa, tapi solat jaga. Solat tu nombor 1. Kita musafir tak musafir ni tuan-tuan, solat kena jaga dengan sebaik mungkin. Jadi ingat, iman tu maknanya dia akan menjadikan jiwa kita ni tenang apabila kita berjaya menyelesaikan apa yang dituntut oleh agama. Selagi orang kata tak settle, selagi itu jiwa kita tak senang duduk macam tu kan. Dia macam tu. Baik, habis yang tu. Nombor yang ke-10. Yang ke-10, orang yang mempunyai pendapat atau fikiran mudah berubah keyakinan atau pendiriannya oleh kerana suatu keadaan dan kepentingan. Jadi manusia ni kadang dia boleh berubah dengan senang, dek kerana satu benda. Mungkin kerana kuasa dia boleh berubah, mungkin kerana harta dia boleh berubah. Dulu macam ni, bila harta banyak dah jadi macam ni pula dah. Kan manusia berubah. Dulu masa tak apa kaya, rajin datang surau ikhwan, semayang jemaah, kuliah subuh pun ada, kuliah maghrib ada, duduk elok sampai habis dah. Tiba-tiba kaya, tanah dia kena ambil dek kerajaan, bayar apa pampasan juta, dah tak nampak mata hidung lah, dah tak ada dah bayang-bayang dia dekat surau ikhwan. Itu manusia. Contoh dah, dia boleh berubah dengan sesuatu sebab, kerana duit, kerana harta, kerana kuasa, kerana isteri, kerana anak, kerana segala. Tapi bila kata akidah ni, dia susah nak berubah. Dia susah tuan-tuan. Contoh, jauh beza dia kata dengan orang yang ada akidah.
seperti mana yang pernah digambarkan oleh ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ditawarkan dengan kepelbagaian tawaran dengan tujuan supaya baginda berhenti daripada menyebarkan risalah Islam. Ini sejarah awal dakwah Nabi di kota Mekah. Kita tahu masa tu kekangan dikenakan oleh musuh. Bila mereka tengok ni siapa pula kawan ni dah, oh ni mengaku jadi Nabi ni, Nabi akhir zaman, dan nampak Muhammad ni bahaya, dia punya aliran dia merosakkan anak muda kita, banyak yang dah murtad, dia kata. Terbalik kan, patutnya daripada Islam masuk kafir jadi murtad, ni daripada kafir masuk Islam dia kata murtad pula dah. Terbalik kan, dia kata ramai anak muda kita murtad ikut Muhammad. Jadi tak boleh jadi, kita kena blok, kena halang apa cara sekalipun. Jadi mereka nak guna kekerasan masa itu tak boleh, sebab Abu Talib masih hidup. Kan Abu Talib ni sangat kasih pada Nabi kan. Walaupun Abu Talib ni kafir, tapi pengaruh dia orang Mekah takut. Kira Abu Talib ni kira otai lah, otai Mekah lah. Kira Abu Jahal, Abu Lahab memang respect lah dengan Abu Talib ni. Dia punya ayat dia bisa, kata-kata dia berpengaruh, tindakan dia orang takut, pengaruh dia hebat kan, pakcik Nabi ni. Jadi macam mana nak buat, nak ketuk kepala Nabi tak boleh direct, sebab Abu Talib hidup ni. Mereka segan, malu-malu Allah dengan Abu Talib. Jadi mereka guna Abu Talib. Jahat tuan-tuan. Dia guna cara halus. Dia kata macam ni lah Abu Talib, kami nak lebih-lebihkan anak saudara engkau juga. Jadi apa kata, engkau pujuklah Muhammad. Kita offer dia, tengok apa yang dia nak. Itu ya Abu Talib pergi jumpa. Macam ni lah wahai anak saudara kesayangan aku. Puak-puak belah sana tu dia bising lah sebab dakwah yang kau bawa ni. Jadi diorang nak offer, yang pertama, kalau kau nak jadi raja di kota Mekah, kami akan tabalkan engkau sebagai Raja Mekah Agung yang barulah di Mekah masa itu. Tapi dengan syarat tak payah ceramah dah, duduk istana baca surat khabar cukup lah. Kan, baca utusan Mekah masa tu. Utusan Malaysia tak ada lagi. Utusan Mekah duduk dalam istana, jangan ceramah-ceramah, jangan hina berhala kami, buat tak nampak, sudahlah. Offer jadi raja. Yang kedua, kalaulah engkau ni teringin nak perempuan banyak, kami boleh cari sebanyak-banyak, secantik-cantik segala perempuan yang ada Mekah ni, bagikan kau, ambil lah semua. Syarat dia sama, tak payah ceramah, duduklah dengan perempuan-perempuan sampai kesudah. Dua. Yang ketiga, tawaran ni bukan main-main tuan-tuan. Kita kalau kena tawaran ni goyang sign borang terus kan, terus isytihar menyokong. Itu aku tak tahan. Jangan buat pasal tuan-tuan. Tawaran yang Nabi dapat ni bukan kaleng-kaleng punya, dahsyat tu. Nak diangkat jadi raja, siapa tak nak? Lepas tu nak dibagi perempuan cantik free je, siapa tak mau? Orang lelaki lah mesti nak punya. Yang ketiga, mereka offer ke Nabi, kalau engkau nak engkau jadi manusia paling kaya di kota Mekah ni, kami boleh longgok semua kekayaan yang ada, bagi pada engkau seorang. Kami cari orang kaya korporat ni, semua harta dia, aset, bagi kat engkau seorang. Kau duduk diam-diam dengan harta tadi, tak payah buat apa-apa. Jangan usik berhala kami, jangan ajak orang masuk Islam. Tiga. Yang keempat, kalau engkau ni ada penyakit yang teruk sangat ni Muhammad, dah macam kena rasuk hantu yang empat gaya ni, kami akan cari bomoh yang terpaling handal sekali untuk rawat penyakit kamu, kalau engkau ada penyakit lah. Empat tawaran ni tuan-tuan sangat dahsyat tu. Kira kita panggil hari ni tawaran mega punya lah, dah besar punya tawaran ni.
Tapi Nabi ambil tuan. Nabi tak ambil. Pasal apa? Pasal akidah Nabi dahsyat, iman Nabi mantap, akidah Nabi sangat kuat. Apa Nabi jawab? Ini jawapan akidah kan? Ini jawapan dia dalam kitab tertulis kan. Lalu bila di offer semua tawaran tadi dengan tujuan supaya baginda berhenti daripada ceramah semua-semua sekali, dengan tegas baginda menjawab, wallahi ya ammi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari au fi shimali ala an ada'a hadha alladhi ji'tu bihi ma taraktuhu. Allahu Akbar. Ini satu jawapan tauhid yang sangat hebat daripada mulut Nabi sendiri. Nabi bersumpah tuan-tuan. Nabi kata, demi Allah, wahai bapa saudaraku, kalaulah engkau letakkan matahari di sebelah tangan kanan aku, letak matahari, belah kiri aku engkau letak bulan. Matahari dan bulan ni apa benda tuan? Disebut oleh ulama sirah sebagai simbol kehebatan, kekayaan, kecantikan dunia. Makna Nabi nak beritahu, jangan kata kau offer harta, offer nak jadi raja, offer dengan perempuan. Ni kau letak matahari dengan bulan, tangan kanan, tangan kiri, mana satu dunia punya kekayaan kau humban dekat aku, supaya aku tinggalkan kerja dakwah ni. Nabi kata, ma taraktuhu, aku takkan tinggalkan kerja agama ni. Ini tauhid tuan-tuan. Di offer, di rasuah, ditawarkan dengan dunia yang sangat hebat. Nabi tak heran pun, sebab akidah tu sangat kuat dalam jiwa Nabi. Jadi ini penting tuan-tuan, terutama kalau kita tengok senario politik kita dalam Malaysia ni kan. Kalau iman tak kuat tuan-tuan, memang habis kita. Orang tawar macam-macam ni tak, contohlah kan. Kalau kita tak ada satu stand yang kuat, akidah yang mantap, pegangan agama yang kuat, memang habis tuan-tuan, memang goyang. Jadi sebab itu, ini tujuan kita mengaji ni. Biar kita reti agama, biar kita faham, biar kita tahu yang kita jadi orang Islam mesti ada satu stand yang kuat, pegangan yang mantap. Tak boleh macam orang kata lalang nak, kena tiup angin kiri, kanan, tak ada angin gang, kuncup ke bawah. Tak boleh. Kita mesti ada satu pendirian yang kemas. Pendirian itu mesti disandarkan dengan akidah, tauhid, keyakinan. So itu ilmu tauhid ni tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, sangat penting kan? Sebab kita nak tarbiyah anak cucu kita ni dengan tarbiyah agama yang sempurna. Sebab hari ni macam-macam tuan-tuan. Kadang-kadang pandangan-pandangan manusia yang tak tahu dia cedok daripada mana, lepas tu dia sandar dengan agama. Kita pun jadi pening tuan kan? Kadang orang tanya macam-macam soalan. Soalan tu kadang kita pun tak terfikir soalan tu. Orang boleh tanya pada kita, jenuh nak menjawab. Macam-macam orang tanya. Jadi sebab itu, bila ada asas agama yang kuat, maka insya-Allah kekuatan itu Allah akan beri, kebaikan itu Allah akan sebarkan dalam hidup kita. Dan itulah benda yang kita kena jaga dengan baik tuan-tuan, supaya apa yang kita buat hari ini, dia tidak akan tersasar daripada landasan yang sepatutnya. Itu yang paling penting kan? Sebab akidah ni tuan-tuan kena ingat, dia lesen. Akidah ni macam lesen lah. Dia lesen, dia satu aset yang paling mahal, yang melayakkan kita masuk syurga dengan izin Allah. Sebaik-baik Abu Talib yang didik Nabi, bela Nabi, tapi sebab akidah dia tak ada tuan-tuan, dia masuk api neraka. Itu hukum yang Allah letak. Kita tak boleh cakap banyak. Itu aturan yang Allah letak.
kau hebat macam mana pun, kau sanjung Nabi macam mana, tapi akidah tak ada, api neraka tempat dia. Jadi ini penting tuan-tuan, kefahaman ni penting. Sebab itu akidah ni kena jaga dengan baik. Sebab tu kadang-kadang kita tengok manusia ni dia kalut jaga perkara yang membatalkan solat, yang membatalkan puasa, yang membatalkan haji dia, tapi dia tak kalut jaga perkara yang membatalkan akidah dia. Kita jaga benda yang batal solat, batal puasa, batal haji ni bagus dah, tapi yang lebih utama lagi sepatutnya asas utama, jaga perkara yang boleh membatalkan dan merosakkan akidah. Dalam kitab Mastikah Hadis ada list dia tuan-tuan. Mastikah Hadis jilid pertama bahagian iman. Saya mengajar 2-3 tempat kitab tu, tapi malangnya tajuk tu dekat belakang sekali. Tajuk merosak akidah tu, perkara yang boleh merosak dan membatalkan akidah, muka surat 300 lebih, belakang sekali. Kalau kita belajar kitab tu dekat surau tuan-tuan ni, start Januari kemarin kita belajar muka surat 1, nak menyampai rosak akidah kita meninggal dulu tuan. Muka surat 300 lebih, tahu bila nak sampai? Patut tajuk tu baru depan sekali, baru cantik lah. Betul tuan. Sebab dalam tu dia ada 3 je asas dia yang boleh rosak akidah ni. Satu, sebab i'tiqad, kepercayaan. Boleh rosak akidah sebab kepercayaan. Contoh, bila orang Islam percaya ada Tuhan selain Allah, rosak akidah dia. Atau dia percaya ada kuasa yang lebih hebat selain kuasa Allah, rosak akidah dia. Itu kepercayaan. Yang kedua, rosak akidah dengan sebab perbuatan. Contoh, dia pergi sembah patung berhala, dia sama-sama pikul kavadi baru ni, sudah kan, sama-sama kat tepusam dia pun cucuk sana cucuk sini lah. Jadi rosak akidah. Perbuatan, dia menyembah selain daripada Allah, syirik, rosak akidah. Yang ketiga ni, kata ulama tauhid, paling banyak berlaku rosak akidah dengan sebab perkataan, mulut. Contoh, dia mengatakan orang perempuan hari ni zaman moden tak perlu dibungkus-bungkus. Murtad. Ini bukan saya reka ayat tu. Ayat tu ada dalam kitab Mastikah Hadis. Dia kata orang perempuan zaman sekarang tak perlu dibungkus-bungkus dengan niat menghina, menutup aurat tu. Murtad tuan-tuan. Tak payah pikul kavadi, murtad terus. Atau dia kata orang perempuan zaman sekarang ni tak payah tutup aurat, kelubung-kelubung, pakai tudung, sebab yang kena pakai tudung ni zaman Nabi je, sebab hidup padang pasir, habuk banyak. Murtad. Atau hina sunnah Nabi, kan? Apa ni, jilat-jilat jari lepas makan, pengotor. Hina sunnah Nabi, murtad tuan-tuan. Bukan memang rosak akidah. Nampak? Sebab itu saya katakan di awal tadi, akidah ni kita kena jaga dengan baik, jaga dengan betul. Sebab itu awaluddin ma'rifatullah. Awal agama kita diajar hidup mengenal Allah. Inilah punca dia, kan? Kita tak nak perjalanan tu jadi sekerat jalan rosak tuan-tuan. Na'udzubillahi min zalik. Baik, saya nak habiskan yang terakhirnya. Dia ada lagi banyak, ada 14. Saya nak sambung nombor 11 sikit lagi. Baik, nombor yang ke-11. Pendapat itu dapat membayangkan pelbagai kesulitan dan rintangan, mudah terpengaruh oleh kesenangan jasmani, menimbulkan kebimbangan dan keraguan. Itu pendapat lah. Pendapat ni dia tak apa kemas, dia banyak cabaran, kemudian mudah terpengaruh. Kita bagi pendapat pun kadang terpengaruh dengan orang lain, kan? Itu pendapat. Kadang-kadang menimbulkan keraguan juga.
Tetapi dia kata akidah menumbuhkan kesediaan menentang segala mara bahaya. Akidah ini boleh menggoncangkan gunung dan bukit, menukar bentuk zaman, merubah jalan sejarah, melenyapkan kebimbangan dan keraguan, membangkitkan keyakinan dan keberanian, dan tidak tunduk melainkan hanya kepada kehendak, tujuan dan cita-cita. Itu hebatnya akidah. Dia tak, bahasa mudah dia tak goyang kan. Akidah ni susah dia nak goyang. Sebab itu kita ambil contoh tak, Bilal bin Rabah, walau dihempap batu besar atas perut dia tuan-tuan, satu seksaan yang sangat dahsyat pada masa itu, dia steady dia serah jiwa dia betul-betul pada Allah. Dia kata ahadun ahad, ahadun ahad, Allah yang esa, Allah yang tunggal, Allah yang satu. Dia tak peduli orang nak seksa ke, orang nak pukul ke apa, lantak kau lah. Yang penting aku jaga akidah aku. Nama dia Bilal bin Rabah. Hebat dia tuan-tuan. Sebab itu kita tengok malam Isra' kan, Nabi dengar bunyi terompah tu kan. Nabi masuk syurga, bunyi orang berjalan, ketung-getang, Nabi kata aku macam kenal ni cara bunyi berjalan tak kaki ni, macam aku biasa dengar. Nabi tanya Jibril, siapa dia? Itu terompah kawan kamu, Bilal bin Rabah. Bilal masa tu hidup masih ada di Mekah atas bumi, Nabi kat langit dalam syurga. Nabi dengar, Bilal, hebat Bilal ni. Turun-turun Isra', Nabi cari Bilal dulu. Hebat tu. Biasa sahabat tanya Nabi, ini Nabi pula tanya sahabat. Nabi kata, Bilal, malam tadi aku round dalam syurga, bunyi terompah orang berjalan. Jibril kata, kasut kamu, kaki kamu. Dia hidup tuan, belum mati lagi masa tu. Tapi signal dia nak masuk syurga, Allah dah tunjuk pada malam Isra' yang Bilal akan jadi penghuni syurga Allah. Hebat dia. Kan? Nabi tanya, apa hebat amalan kamu ni? Sampaikan kau hidup tapi kasut dah masuk kan? Kan? Signal awal, petanda dia nak masuk syurga tu, clue tu dah ada. Tapi Bilal ni ialah sahabat tuan, merendah diri. Dia kata, wahai Rasulullah, saya ni tak ada benda pun, biasa-biasa je. Tapi setiap kali saya ambil wuduk, saya akan istiqamah solat sunat wuduk 2 rakaat. Itu yang Bilal buat. Bukan makna senang Ustaz sembahyang sunat wuduk masuk syurga, bukan. Tu senang sangat tu. Tengok perjuangan Bilal macam mana, jihad dia macam mana kan. Dia pertahan akidah dia kena 4 batu tu macam mana, kena tengok juga semua sudut. Jangan pandang satu sudut je kan. Dia kena tengok banyak sudut tak, baru kita nampak jawapan sebenar dia. Jadi tuan-tuan, itu akidah. Sahabat lain Allah uji, mereka tetap pertahankan Nabi dalam apa situasi dan keadaan sekalipun. Terutama kita baca dalam perang Uhud kan. Perang Uhud ni sangat dahsyat tuan. Tentera Islam kalah kan, asalnya menang, lepas tu kalah. Masa itu mereka pertahankan Nabi dengan sepenuh jiwa dan raga mereka. Mereka tak peduli tuan. Mereka tahan belakang Nabi, belit leher Nabi ni, panah datang, akhirnya melorot tangan, jatuh syahid sahabat. Takut Nabi mati, biar mereka mati tak apa. Itu akidah. Tuan-tuan, jadi sebab itu kita kena ada rasa itu kan, kena ada rasa akidah ni dengan semua umat Islam di seluruh dunia. Ini penting tuan, sebab kita tak nak ikatan akidah kita hanya terbatas untuk diri kita saja, tapi sebenarnya dia berkait rapat dengan seluruh umat Islam yang berada di seluruh dunia, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang boleh saya kongsikan sedikit untuk kuliah maghrib kita pada malam ini, insya-Allah. Nombor yang ke-12 kita akan sambung jadual kita pada bulan hadapan biiznillah sebelum Ramadan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah
permudahkan. Dan terima kasih pada muslimin muslimat yang hadir pada malam ini, dan 500 lebih yang menonton live kita pada malam ni. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada manfaat, ada pahala kebaikan yang Allah beri kepada kita semua pada malam ini. Dan seperti biasa, sebelum saya tangguhkan majlis pada malam ini, ada dua perkongsian ringkas. Yang pertama sekali, macam biasa, saya minta laluan kutipan tabung kebajikan untuk bantu student kita dan juga fakir miskin, dan juga tabung pembinaan tahfiz Al-Fadil Ustaz Farhan Suhud. Kira tabung dia sekali lah, satu tabung yang sama, nanti saya agihkan lah sikit-sikit. Dan situ pun ada QR code, kalau tuan-tuan nak scan pun boleh lah, insya-Allah. Dan yang kedua, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, di mana yang mungkin telah diwawarkan pada tuan-tuan, malam ni saya ada bawa jualan sedikit. Dan jualan tu saya dah angkat daripada kereta tadi, saya letak dekat meja belakang pintu muslimat tu lah. Yang itu barang jualan, bukan sedekah. Aku takut sekejap lagi keluar-keluar dia angkut macam tu je. Itu barang jualan bukan sedekah, tuan. Baik, yang pertama ada buah anggur, ada sikit lagi, ada berapa pack, 20 lebih kot, ada sikit lagi. Cuma buah anggur kali ni kita dapat yang agak limited edition sikit lah, jenis panjang, tuan. Biasa kita jual bulat-bulat tu. Yang ni yang panjang macam jari kelingking, dia colour hitam, dia tak ada biji, dia crunchy sikit dan manis jugalah. Manis juga. Mungkin ada yang masam ke apa, saya tak pastilah, tapi so far yang saya makan tu okey lah setakat ni, insya-Allah kan. Cuma harga dia keras sikit lah. Satu pack tu RM25. Kalau anggur bulat tu biasa 20 setengah kilo. Hak ni dia mahal sikit kan, sebab dia payah nak dapat daripada Australia. So satu pack tu harga RM25, ada kat belakang. Yang kedua ada limau, manis lah. Cuma limau tu dia ada biji sikit, tapi dia manis. Orang panggil limau baby limau, apa entah nama dia, saya pun tak tahu sangat, tapi manis lah, cerita dia manis, itu je. Satu pack tu, satu bungkus tu ada 800 gram, harga dia RM12. Dan satu lagi yang menjadi rebutan ni, di mana-mana saya jual, karipak frozen kan. Sini saya tak pernah jual lagi rasanya karipak tu, ke saya dah jual saya tak ingat lah. Tapi karipak tu harganya RM8. Karipak dia inti kentang biasa je, tuan, tapi sedap. Dan lebih gila punya kerja sikit, saya duduk di Sarjana Utama Sungai Buloh, tapi karipak tu saya ambil dekat Dengkil, tuan. Bapak gila punya jauh, daripada rumah saya 1 jam. Macam orang Sungai Buloh tak kerti buat karipak pula kan, sejauh-jauh itu nak diambil. Tapi sebab makcik tu buat memang sedap, tuan. Saya dah berapa ratus pack dah saya ambil kat makcik tu. Ni hari Ahad ni order 200 lagi kan, dan nak habis dah stok. Jadi dia inti kentang biasa je, tapi sedap. Mungkin makcik tu dibuat dengan penuh keikhlasan, saya tak tahulah, tapi sedap. Memang sedap kan. Hantu karipak kena ambil lah. Siapa tak beli malam ni memang menyesal lah. Mana yang peminat lah. Kalau tuan-tuan memang tak minat apa, tak payahlah beli kan. Yang minat anggur boleh belilah, yang minat limau ke karipak boleh beli, tak ada masalah. Jadi macam biasa, kalau tak buat duit boleh hutang dengan kawan-kawan ataupun QR code lah. Jangan hutang dengan ustaz. Hutang dengan kawan-kawan tu sangat dia alu-alukan lah. Senang tuan-tuan nak bayar kan. Ataupun nak balik ambil duit pun boleh, saya tunggulah kejap. Ataupun nak scan pun boleh, tak ada masalah. Jadi lepas isyak nanti, siapa nak boleh jumpa saya lah dekat pagar luar tu, tepi tu, insya-Allah. Cukup stoknya untuk tuan-tuan. Baik, itu saja. Kita jumpa lagi, dan mudah-mudahan Allah rezekikan kita tahun ini dapat kita mengecapi nikmat Ramadan sebulan penuh dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As, dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.